Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Atika binti Azhar, just panggil Tika je. Okay, hari ni Tika nak share kepada korang semua tips yang sangat-sangat penting yang korang perlu tahu. Itu tips pilih bisnes. Okay, sebab musim COVID ni banyak syarikat yang dah tutup, ramai orang yang hilang pekerjaan. So, ramai yang mula menceburi bidang bisnes tapi tak tahu nak mula macam mana, tak tahu nak pilih bisnes apa. Okay, jadi ilmu ni sangat-sangat penting lah untuk yang baru nak bermula ataupun yang baru nak memulakan bisnes masing-masing. Okay, jadi Tika nak share tips pilih bisnes dekat korang. Okay, jadi korang kena tengok kepada 3 benda ni, 3 komponen ni kena tengok sebelum join bisnes tu. Okay, yang pertama syarikat, yang kedua produk, dan yang ketiga adalah pelan pemasaran. Ketiga-tiga ni korang kena tengok dan sangat-sangat penting. Jika syarikat tak ada produk saja, ada pelan pemasaran saja, tak boleh juga. Sebab bila syarikat tak ada, jadi kita tahu siapa founder dia. Kan, kalau berlaku apa-apa, bila orang claim pasal produk ni apa semua, kita nak rujuk pada siapa? Nak tanya pada siapa? Siapa nak dipersalahkan? Okey. Dan jika ada syarikat, tak ada produk tapi ada pelan pemasaran, rasa-rasa apa ni bisnes ni? Ini adalah bisnes money game. Okay, bisnes ni tak tahan lama. So memang boleh menguntungkan, tapi disebabkan tak ada produk, tak ada barang, so tak lama, tak boleh bertahan lama. Okey, dan yang ketiga, ada syarikat, ada produk tapi tak ada plan pemasaran, tak menguntungkan. Jadi rugi jugalah, kan? Jual penat tapi untung tak ada. Untung sikit. Sebab tak ada plan pemasaran, tak ada plan pemasaran yang stabil lah, yang kukuh, yang menguntungkan. Okey. Jadi ketiga-tiga ni kena tengok, kena kaji. Okey. Macam mana kita nak tengok dari segi syarikat? Okey, pertama syarikat. Okey, syarikat ni kita kena tengok iaitu bila syarikat ni ditubuhkan. Berapa lama syarikat ni dah ada. Kalau syarikat yang baru lagi ditubuhkan, syarikat ni belum stabil lagi lah. Jadi kita kena pilih syarikat yang dah lama ditubuhkan. Contohnya dah lebih 10 tahun ditubuhkan. Okey. Jadi syarikat yang lebih 10 tahun ditubuhkan ni maksudnya sangat-sangat kukuh lah. Macam tu. Okey, dan yang kedua, kita kena dalam syarikat ni juga kita kena tahu syarikat ni dah ada kat berapa buah negara. Maksudnya dia dah sampai negara mana? Adakah Malaysia saja ataupun ada dekat luar Malaysia juga? Bayangkan kalau kita buat bisnes, okey, bukan saja kat Malaysia, dekat Brunei, dekat Indonesia, dekat Arab Saudi pun kita boleh buat bisnes juga kat sana. Best kan? Okey. Maksudnya bila kita boleh buat bisnes dekat negara orang, bukan saja dekat Malaysia, maksudnya bisnes tu, produk tu sangat-sangat diterima. Boleh diterima oleh bukan saja Malaysia tapi juga dekat luar negara. Macam tu. So carilah syarikat yang ada ataupun yang buka cawangan bukan saja kat Malaysia tapi dekat luar negara pun ada. Okey. Dan yang ketiga adalah korang kena tengok dalam syarikat tu berapa ramai yang dah jadi jutawan, berapa ramai orang yang boleh income seperti 10,000, 20,000, 50,000. Okey. Sebab kenapa kita kena tengok benda ni? Sebabnya bila contohnya kalau ada yang maksudnya result daripada syarikat tu, maksudnya ada orang yang dah boleh income 10k. So kita pun mesti boleh juga kan income macam tu. Mesti boleh dapat juga income 10k. Jadi kita just follow lah. Just follow orang yang dah pernah berjaya. Macam tu. Bila kalau syarikat tu yang baru lagi, maksudnya tak ada tak ada proven success. Jadi siapa yang kita nak jadi mentor? Siapa yang kita nak jadikan mentor? Siapa yang kita nak jadikan rujukan? Kalau kita sendiri jadi pioneer, jadi kita kena tebas semak sama, kena
explore sendiri bisnes tu. Jadi agak sukar. So carilah bisnes yang mana dah ada proven success, yang dah ramai dah boleh income yang 10k ke 20k ke, yang boleh jadi jutawan ke, okey. Dan seterusnya kita kena tengok kepada prestasi jualan syarikat tu. Okey. Jika prestasi, kalau kita tengok syarikat tu prestasi jualan dia menaik, sentiasa menaik. Okey, maksudnya tak kira lah time pandemik ke, time economic crisis ke. So sales dia sentiasa menaik. Jadi company tu sangat-sangat bagus, sangat-sangat kukuh. So memang kita kena join syarikat yang macam tu lah, company yang macam tu lah. Kalau kita join company ataupun syarikat yang dia punya sales dia naik turun macam zigzag tu, itu menandakan syarikat tu tak stabil. Sebab time economic crisis pun jadi down, jadi problem, jadi macam susah untuk kita, okey. Jadi kena cari syarikat yang mempunyai prestasi jualan yang sentiasa menaik, yang sentiasa meningkat. Supaya apa? Supaya kita tak rugilah. Walaupun time COVID macam ni pun, sales kita pun tetap menaik juga. Jadi kita tak perlu risau, okey. Itu untuk syarikat. Yang kedua, kita kena tengok pula pada produk. Tips pilih bisnes yang kedua adalah produk. Untuk produk ni pula, kita kena pilih bisnes yang bukan jual produk keras. Produk keras macam mana? Contohnya, bulan ni orang dah beli, bulan depan orang tak nak beli dah. Dan tahun depan, tahun akan datang pun orang tak beli dah. Sebab apa? Produk keras ni produk yang tahan lama. Contohnya macam perabot kan. Bila orang beli hari ni, esok orang tak beli dah perabot. Macam tu. Okay? So, jadi bila kita jual produk keras, produk ni dia tiada repeat sales. Maksudnya orang tak beli sentiasa lah. Jadi kita kena cari syarikat yang ada, yang bukan produk keras. Macam tu. Okay. Dan yang kedua, kita kena pilih produk yang ada head to toe. Dari hujung rambut sampai hujung kaki. Sebab apa? Sebab mudah kita nak upsell atas orang tu. So, bukan saja kita boleh suggest untuk suggest dekat customer tu untuk bahagian rambut je, tapi bahagian tubuh badan kan. Jadi satu customer pun kita boleh dapat banyak untung daripada dia, macam tu. Okey. Dan yang ketiga, kita kena pilih syarikat. Bisnes tu dia monopoli aloe vera ke, monopoli madu ke, monopoli manjukani ke. Sebab bila syarikat tu, bila bisnes tu dia ada monopoli produk, jadi dia boleh kawal harga. Boleh kawal harga dan adalah jadi harga tu jadi mahal. So harga dia sangat-sangat berpatutan lah murah macam tu, okey. Sebab dia hasilkan dia ada bahan mentah sendiri, dia ada kilang sendiri, dia ada lada sendiri. Jadi murah lah. Okey. Yang seterusnya, dari segi produk pula, kita kena pilih produk yang dia mempunyai hak cipta terpelihara. Sebab bila hak cipta terpelihara, maksudnya tak ada company lain yang boleh tiru produk dia. So kita ada persaingan lah. Okey. Okay, dan yang ketiga, tips pilih bisnes yang ketiga adalah kita kena tengok kepada pelan pemasaran. Untung ke tak untung dia punya bisnes ni. Apa yang kita kena tengok dalam pelan pemasaran ni? Pertama, kita kena pastikan dianya simple. Simple macam mana? Dia mudah sangat untuk kita join. Tak kenalah syarat dia kena ada degree dulu ke, kena ada master ke untuk join bisnes ni, tak. Okay. Jadi mudahlah, orang pun mudah untuk join bisnes ni, okey. Dan yang kedua, kita kena tengok dia punya plan pemasaran tu mudah untuk kita tiru, mudah untuk ditiru. Okey, contohnya bisnes yang bermodalkan RM40,000 dengan bisnes yang bermodalkan RM90. So mestilah yang RM90 kan orang boleh tiru kan. Kalau yang RM40,000 tu tak semestinya semua orang ada RM40,000. Betul tak? Okey, jadi pilih bisnes yang mudah untuk ditiru. Okey. Okey, dan yang ketiga, kita kena pilih bisnes yang menguntungkan. Menguntungkan macam mana? Maksudnya, produk tu ataupun yang mana bonus tu dikira daripada
harga jual. Bukan poin-poin. Okay? Bisnes yang bonusnya dikira daripada poin, sebenarnya dia boleh, poin-poin ni sebenarnya boleh mengecilkan bonus. Okey, jadi pilihlah ataupun carilah bisnes yang mana produk tu ataupun yang mana bonus tu dikira daripada harga jual. Bukan poin-poin. Okey. Last kali kita kena tengok bisnes tu adalah bisnes yang tidak membebankan kita. Tak membebankan kita tu maksudnya, contoh 3 bagi contoh, si A ni buat sales 10,000. Okey, si B ni pula buat sales 5,000 je. Jadi bila sales tak sama, jadi kita pun tak dapat bonus. Jadi terpaksalah kita kena top upkan untuk si B ni semata-mata nak dapatkan bonus. So membebankanlah, kan? Membebankan untuk kita lah, sebab kena terpaksa buat loan semata-mata untuk nak top up balik yang si B ni. Jadi carilah bisnes yang tak membebankan kita lah, supaya mudah kita nak bisnes. Yelah, buat apa nak bisnes yang membebankan macam ni, kan? Kita pun tak suka, kita pun tak senang. Okay. Dan ingat, jadi untuk pilih bisnes ni, kita kena tengok pada syarikat, produk dan pelan pemasaran. Okay, mesti tengok ketiga-tiga ni. Okay. Dan itu saja tips daripada Tika. Okay, tips pilih bisnes. Okay, semoga tips ni bermanfaat lah untuk korang semua. Okay. Semoga kita berjumpa lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.